Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya nak kongsi satu Al-Quran. Al-Quran Al-Riyad, karya Bestari. Daripada segi cover yang depan ni, nampak cantik. Ni edition yang paling latest lah saya ambil. Kat sini juga dia ada label KDN, yang mana Al-Quran ni memang diluluskan lah. Al-Quran ni saiz dia B5. Dia kecil sikit daripada A4. Ada juga Al-Quran lain ni. Yang ni pun ada kelulusan KDN. Yang ni pun cantik kak. Tapi dia jenis macam ni lah. Okay, ni saiz A5. Dia kecil sikit. Kalau kita compare dengan Al-Quran ni. Okay, B5 dia ni. Dia ada lebih sikit kan. Dari segi ketebalan ni. Macam ni lah. Okay. So, Al-Quran ni. Daripada saiz A4 ni, dia macam ni lah. Okay. Sekarang ni kita nak buka, nak tengok review daripada segi kandungan dalam ni. So, saya akan tunjuk dalam ni. Yang ni warna dia light blue saya ambil. Sangat cantik. Ini light blue. Dan saya buka lagi satu lagi. Yang ni yang dark blue punya. Sebelum tu saya nak kongsikan juga. Ramai kalau kita perasan dekat online, Al-Quran banyak yang dijual. Terutamanya import daripada negara luar. Dia tak ada kelulusan KDN. So, kita kena berhati-hati sikit lah kalau dalam memilih Al-Quran. Ada juga Al-Quran daripada luar, Al-Quran Rumi. Di mana di Malaysia, kalau ikut fatwa kebangsaan ataupun fatwa Malaysia, Al-Quran tak boleh ditulis dalam bahasa Rumi. Inilah Al-Quran yang saya rasa, yang setakat ni yang saya tengok, yang paling okey lah. Okey, kalau ikut standard tulisan Al-Quran di Malaysia, dia panggil Resam Osmani lah. Okay, dalam dia first page dia ni adalah senarai nama ahli Lajnah Tahsih Al-Quran lah. Ni maksudnya Al-Quran ni sudah ditaksih lah. Ni adalah senarai ahli yang tahsih Al-Quran daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. So yang semak Al-Quran ni lebih kurang berapa ni, ada kat sini sampai 35 orang. Ni adalah kita punya ustaz dan pakar-pakar dalam Al-Quran. So kat tepi ni, kan page sebelah sini dia ada chop KDN. So kalau kita nak beli Al-Quran, make sure benda ni lah. Ada tahsih Al-Quran dengan KDN. Lepas tu kat sini, okay, kat sini dia ada nama penerbit lah. Okay, kat sini, lepas tu page ni dia ada kata pengantar. Okay, kat sini dia ada panduan lah. Wakaf. Kat sini boleh baca lah detail dia. Dia ada jenis wakaf. Dan kat sini. Sebelah sini pun dia ada juga. Okay, kalau kat sini dia ada wakaf lah, tanda wakaf. Okay, dekat sini dia kelaskan warna hijau. Ada color warna merah muda ni. Description detail ni. Boleh huraian ni boleh baca kat sini. Okay. So, kat sini. Okay, dekat sini dia ada panduan tajwid. Kaedah berwarna. So, dia ada kat bawah ni juga. Okay, lepas tu dia ada macam ni. Ni page yang first lah. Sebelum Al-Fatihah ni. Okay, dekat sini kalau kita tengok kat sini. Okay, surah Al-Fatihah. Lepas tu ayat ni diturunkan dekat mana? Makkiyah. Lepas tu surah. Lepas tu dia ada juzuk kat bawah ni dengan makna dia lah. Okay, dia ada makna. Lepas tu dia ada huraian juga dekat bawah ni. Contohnya, kalau kita tengok dekat sini ni, kalau ayat ni, okay, ayat keempat ni, Yaumiddin, kan? Ayat keempat yang ni. Maliki Yaumiddin. So ayat yang keempat ni, huraian dia,
So dekat bawah ni kalau kita tengok ayat keempat pemilik hari pembalasan, kat bawah ni ada huraian dia. Hari pembalasan ni hari ketika manusia menerima pembalasan amalnya, sama ada baik atau buruk. Disebut juga ni yaumul qiyamah, yaumul hisab dan sebagainya. Kat sini dia ada huraian dia, kat bawah ni boleh baca. So dia ada tanda marking, ada tanda number kat sini. Kalau kat sini ada contohnya ayat nombor 6 ni, kita boleh tengok juga, tunjukilah kami jalan yang lurus. 2 ni ada tanda nombor 2, kita check nombor 2. Jalan, bagi huraian nombor 2 ni, jalan yang lurus iaitu jalan hidup yang benar yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Maksudnya ayat ni walaupun dia terjemahan, dia boleh juga dengan dia bagi juga huraian macam tafsir. Walaupun dia tak tafsir ataupun huraian yang detail, tapi dah cukup memadai untuk kita memahami Al-Quran ni. Okey, ni kita masuk ke surah yang ni kita masuk surah Al-Baqarah. Ni first page dia. So huraian dia dekat bawah ni. Kalau kita tengok ni dekat bawah dia. Tu dia ada huraian, dia ada terjemahan. Dekat sini pun kita boleh tengok sebenarnya. Yang menarik juga Quran ni, Quran ni dia bersambung. Setengah Al-Quran perkata ni, kalau dia buat terjemahan dekat bawah ni, dia terpisah di antara ayat. Ayat dia tidak bersambung. Kalau kita tengok setengah Al-Quran tu, kalau dia buat terjemahan perkata ni, dia ada gap, ataupun dia ada jarak. Jadi menyebabkan kita nak membaca tu dia ada gap. So agak susah, ataupun setengah-setengah orang yang nak membaca dalam tajwid, dia kalau boleh ayat ini kena bersambung lah, sebab dia nak tengok ayat yang ke depan tu untuk menentukan tajwid apa kan. So kat sini dia ada tanda ni untuk berhenti. Lepas tu terjemahan dia kat sini satu-satu yang clear lah. Kita masuk yang page yang satu lagi. Ni dia punya detail dia. Kat sini kita boleh tengok ayat dia bersambung. Lepas tu dia ada tanda untuk kita berhenti. Dekat sini ni dia ada satu-satu tanda. Lepas tu dia ada color biru, ada color warna apa lagi? Dia ada macam-macam color, warna hijau ni. So dekat bawah ni juga dia ada penunjuk untuk kita tahu indikator ataupun tajwid apa yang ada kat sini. Kalau ni untuk wakaf ataupun untuk kita berhenti. Kalau tanda macam ni, maksudnya kita tak perlu ulang. Dia bagi tahu juga berhenti tanpa mengulang. Kalau ayat yang macam ni, kita kena mengulang. Contohnya macam ni ayat dia. Kat atas ni, kalau kita berhenti, kita kena ulang balik untuk sambung ayat seterusnya lah. Dekat sini, selain dia ada terjemahan perkata dekat sini, dia juga ada dia ada juga terjemahan yang sebelah kiri ni kat sini. Dan dia juga ada huraian hadis sahih daripada ayat ni. Contohnya ayat yang nombor 22 ni. Lepas tu dia ada hadis sahih yang related ataupun yang berkait dengan ayat ni. So kita tengok lagi yang lain. Contohnya kat sini dia ada 14 tanda kecil ni, 14. So kita boleh tengok huraian dia kat bawah ni. Kita cari yang 14 ni kat sini. So kalau daripada huraian yang kat atas ni, fasik ni, kita boleh tengok juga di bawah ni huraian yang lebih detail lah. Maksudnya kat sini ayat dia, kat ayat 14 tu, orang fasik adalah orang yang melanggar ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan. So dekat sini ni, sekurang-kurangnya daripada terjemahan tu, kita dapat juga sedikit huraian detail untuk memahami ayat terjemahan tu.
Al-Quran ni kalau saya tengok memang cantik daripada segi tulisan dia. Lepas tu dia punya daripada susunan dia, ada setengah Al-Quran tu dia terjemahan di antara, dia dibuat terjemahan kat tengah ni. So bila kita baca habis ke sini, kita ada kena tengok balik ke sini. Dia ada gap sikit lah, kacau sikit lah. Kalau macam ni kita boleh fokus dekat area sini. Kalau kita habis ke sini, kita terus sambung ke sini. So saya lebih prefer yang jenis macam ni lah. Okay, saya nak cari satu ayat. Dekat sini dia ada mujam ni. Mujam ni. Kat sini pun dia ada huraian juga dengan ayat ni. Okay, ni yang tadi. Ni hadis sahih ni. Kat sini tadi asbabun nuzul tadi. Lepas tu daripada segi yang lain, kalau kita tengok ni, okay, ni indikator dia. Kat sini ni dia ada juzuk kan. Juz 9. Okay, dia pecahkan, kalau ikut kat sini, dia pecahkan ikut color ni. Kalau kita tengok daripada tepi ni, dia ada set color macam ni. So kat tepi ni, dia pecahkan juz 1 sampai 5. Dia pecah sampai dia bagi grup 5 juz lah. 5. Lepas tu dia start 6 kat sini. 6. Okay, sampai juz 10. Lepas tu dia bagi color lah macam ni. Kalau kita nak cari, kita boleh agak lah yang berapa kan. Kalau 5, 10. Kat sini 15. Okay, kat sini kita boleh check lah. Ni 2. Okay. Lepas tu kita tengok daripada segi lain. Kita tengok yang dekat belakang punya. Okay, belakang dia ni. Okay, ayat belakang dia. Okay, yang menarik juga kat sini, yang belakang ni, last kali ni. Okay, kalau kita khatam Al-Quran ni, dia ada doa khatam Al-Quran. So, doa dia kat sini, boleh baca. Lepas tu dia ada bagi makna juga, terjemahan daripada. So, dia ada bagi juga terjemahan daripada doa tu. Lepas tu kat sini dia ada daftar surah ni. Kat sinilah kalau kita nak check punya list daftar surah dekat sini. Okay, dekat sini dia ada tanda. Ni panduan lah. Tanda wakaf dan tanda bacaan dalam Al-Quran. Ni kat sini lah. Dia punya panduan dia. Kita boleh refer kat sini. Okay, dekat satu lagi ni, dia ada indeks ni. Indeks abjad ni. Kat sini kalau kita nak refer. So kat sini sangat membantu kalau kita nak tengok ayat-ayat dalam Al-Quran tu. Dia menceritakan pasal apa kan. Ini adalah sifat manusia kan. Jenis jiwa manusia. Ni dalam ni kita boleh tengok dia punya ni. Dia punya indeks ni. Okey, dari sini dia punya indeks dia. Okey, yang page yang di antara yang last lah ni. Okey, dia ada juga adab-adab terhadap Al-Quran. So kat sini boleh tengoklah macam mana ada adab sebelum membaca Al-Quran. Ni ada panduan dia. Kalau ikutkan dia ada bagi ni. Satu dia bagi yang penanda ni. Satu lagi dia bagi satu penanda kad macam ni. Ni adalah doa sujud tilawah. Kita boleh bacalah kalau kita terjumpa ayat sujud tilawah. Dia ada doa dengan makna sekali. Lepas tu dekat sini dia ada juga bagi kita punya apa? Ni dia panggil, dia bagi juga panduan untuk tajwid berwarna. Lepas tu yang kat sini ni, ini adalah panduan tanda wakaf lah. Tempat-tempat yang kita kena berhenti. Sangat menarik Al-Quran ni. So saya ambil 2 color. Daripada segi tepi, color dia semua sama. Lepas tu dari segi dalam dia,
Okey, saya try buka sebelah-sebelah, side by side ni. Saya buka sebelah-sebelah macam ni. Kalau saya tengok ni, maksudnya Al-Quran ni, dua-dua kandungan dia, maksudnya dia sama je. Tapi saya setengah Al-Quran, saya tengok ada dia bagi setiap juzuk, dia bagi lain, ada colourful sikit. So Al-Quran ni dia bagi satu colour tone yang kedua-dua lebih kurang kedua sama. Lepas tu di antara juzuk ayat Al-Quran pun, surah di antara surah pun dia punya page colour dia semua sama. Dia bagi gradient colour daripada hijau ni macam ke colour kuning ataupun cream punya colour. Agak cantik juga. Colour dia sebenarnya ada warna, a few colour, dia ada warna hijau, purple ada juga. Lepas tu dia ada warna light blue, dia ada warna dark blue ni. Lepas tu yang ni colour saya pilih ni, colour dark blue ni, colour biru gelap ni pun cantik juga. Dia ni dia nampak, dia tak menonjol sikit lah. Dia nampak, still nampak cantik, nampak kemas. Tapi dia colour dark sikit. Yang ni dia nampak colour dia lebih ceria, warna terang macam ni. So ni saiz Al-Quran ni ialah saiz B5. Kita tengok kat sini, ni dia punya saiz. Okay, ni saiz B5. Okay, yang akhir sekali tu, tadi saya dah tunjuk tadi adab ni. Lepas tu last sekali dia ada Asmaul Husna ni, nama-nama Allah. Dia susun macam ni je. Itu saja perkongsian saya dengan Al-Quran ni. Saya sangat recommend bagi yang siapa nak cari Al-Quran perkata, ada tajwid. Al-Quran ni dia ada terjemahan juga. Dia ada terjemahan perkata, dia ada terjemahan yang sebelah tepi tadi saya tunjuk, dia ada yang tepi ni. Lepas tu dia ada juga hadis sahih. Dia ada juga asbabul nuzul untuk huraian. Sangat cantik. Lepas tu dia ada kulusan KDN. Dia ada hologram yang saya tunjuk dia kat atas ni. Dia ada hologram ni. Lepas tu dia ada dalam ni juga chop KDN. Lepas tu dia ada ahli tahsih Al-Quran yang semak Al-Quran ni. Lepas tu saiz yang ada sekarang ni, kalau untuk yang ni B5. Kalau yang ingin saiz yang lebih kecil, ambil saiz A5, Al-Quran edisi yang sebelum ni, Al-Quran Mujam. Lepas tu yang ni adalah di antara edisi yang paling latest lah dengan new innovation. Dia ada elemen-elemen yang sangat menarik. So itu saja untuk review untuk saya, perkongsian saya dengan Al-Quran ni. Sangat menarik dan saya sangat sukalah dengan daripada segi saiz dia. Jika dibandingkan dengan Al-Quran saiz A5 ni yang lebih kecil, dan dia tidak terlalu besar kalau kita comparekan dengan ni saiz A4. Ada juga Al-Quran yang saiz A4 yang besar macam ni, tapi yang ni lebih kecil sikit. Yang ni lebih kecil sikit. So yang ni bagi saya just nice lah. Sangat sesuai sangat dengan daripada segi saiz. Daripada segi design, dia ada hard cover macam ni. Cover yang tebal macam ni, kulit dia. Jika ada maklumat atau perkongsian ataupun pertanyaan mengenai Al-Quran ni, boleh komen kat bawah. Semoga perkongsian Al-Quran ini bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk next video jika kita ada kesempatan. Itu saja. Assalamualaikum.